Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesibukan kita dengan urusan dunia kita, dengan urusan peribadi kita, sedar tak sedar kita berada hampir dengan satu rahmat Allah yang sangat besar yang tidak pernah dikurniakan kepada umat-umat nabi-nabi yang lain, kecuali ia disimpan lalu disyariatkan pada sebuah atau pada satu bulan yang sangat berkat, iaitulah hampirnya kita dengan Ramadan. Justru malam ni mungkin saya tidak membaca hadis yang biasa kita baca, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dengan saling memberi peringatan, ingat mengingati, moga-moga ia bermanfaat kepada kita insya-Allah. Ia bukan cerita yang baru, namun manusia kena ulang-ulang selalu. Karena itu kita lihat dalam beberapa surah Allah mengulang-ulang ayat-ayat yang sama. Di antaranya dalam surah Ar-Rahman Allah ulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Al-Mursalat Allah ulang wailul yawma idzil lil mukadzibin. Kerana di sebalik at-tikrar yufidul qarar, seperti kaedah bahasa Arab yang menyatakan mengulang-ulang itu akan melekatkan sesuatu dalam jiwa kita insya-Allah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah difardukan ke atas kamu, telah disyariatkan ke atas kamu puasa, seperti mana telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum kamu, moga-moga kamu bertakwa. Di dalam ayat yang pertama ini, ayat pensyariatan tidak disebut oleh Allah pada bulan apa. Namun ayat yang mai bawah itu akan disebut Syahrul Ramadan. Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Di sebalik an-nida, di sebalik panggilan akan ada suatu arahan atau perkara yang penting. Macam kita lah, kalau kita panggil isteri kita panggil kita, kita panggil anak-anak kita, ada benda kita nak habaq. Bukan panggilan yang kosong. Apatah lagi dengan panggilan yang paling mulia, gelaran atau sifat yang paling hebat, iaitulah wahai orang-orang yang beriman. Berbanding dengan panggilan yang lain, wahai manusia atau wahai Bani Adam, wahai orang-orang yang beriman adalah panggilan yang paling hebat. Ia menyedarkan kita betapa Allah memanggil kita sebagai wahai orang-orang yang beriman. Allah nak kita sentiasa dalam keimanan. Bukan bererti orang yang tidak ada iman, bukan bererti orang yang fasik, orang yang munafik, yang terlibat dengan dosa-dosa besar itu tidak perlu menyahut. Kira orang yang tak pernah mayang, bila Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, dia kata aku kan beriman. Dia tak sedang diri dia, tidak. Satu
teguran daripada Allah, jadilah kamu orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang kufur, tidak Islam, jika dia memahami ayat ini, dia juga terpanggil. Dia juga terpanggil untuk menjadi orang yang beriman. Lalu dia bersyahadah, maka wajiblah ke atasnya apa yang datang setelah panggilan itu. Bila Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, tentulah kita merasa seronok, kagum dengan panggilan tersebut, dan kita sangat-sangat ingin menyahut dengan melaksanakan apa yang Allah suruh. Kalau orang panggil kita, kita sahut ya, kita menyut ya. Tapi Allah panggil kita, kita tak boleh menyut ya. Bukan dengan dengan kata-kata, tapi sahutan kita terhadap panggilan Allah adalah dengan perbuatan. Maka perbuatan itu ialah puasa. Puasa ni bukan benda baru, lama dah kita duk puasa. Perasaan kita ni kecil, belum balik lagi. Umur 5-6 tahun lagi ada dah yang dah puasa. Paling-paling darjah 1 tu dia puasa. Walaupun tak penuh 30 hari, dia bukan cerita baru. Cerita lama dah kita dah buat. Namun keserasian kita dengan puasa itulah yang menjadikan kita perlu muhasabah diri kita balik. Kira-kira rimah ke tak rimah ke, rasa seronok nak terus buat ke, rasa ia satu yang membebankan, meletihkan. Kerana Nabi SAW begitu mudah berpuasa. Sekadar bila balik rumah, tanya isteri di rumah, ada apa tak pagi ni boleh makan? Bila isteri jawab, tak ada apa bang, tak ada makanan di rumah. Kata Nabi, idzan fa inni shaim. Kalau macam tu tak apalah abang puasa. Simple. Puasa sunat tak apa, niat selepas subuh tak apa lagi. Dan Nabi SAW bila ditanya Aisyah, kenapa Nabi banyak puasa bulan Rajab? Lalu dijawab, isti'dadan li Ramadan, kerana Nabi membuat persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan bulan Rajab termasuk dalam bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini sangat dituntut, disunatkan kita banyak berpuasa. Di samping Nabi berpuasa pada hari 13, 14, 15 setiap bulan, Nabi puasa Isnin Khamis yang amat jarang Nabi tinggal kecuali dalam keadaan peperangan. Dan ini yang memberikan kepada kita satu tanggapan terhadap sunnah berpuasa ini sangat digemari oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi bulan Ramadan, bila datangnya Ramadan, para sahabat berkeinginan kalaulah Allah jadikan setahun ini Ramadan. Bila habis Ramadan, mereka berpuasa, ya Rabb taqabbal minna, ya Rabb taqabbal minna, ya Allah, ya Allah, terimalah apa yang kami buat, terimalah apa yang kami buat di bulan Ramadan. Kerana amat malang orang yang dapat Ramadan tapi tak ada untung apa. Raghima anfu 'abdin adraka Ramadana falam yughfar lah. Amat malang, amat celaka seseorang hamba yang bila dia masuk bulan Ramadan, habis je Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Dia ni orang cukup teruk meh. Kira-kira dalam kelaparan, orang nak suap dia tak mau. Lapak nak mati ni, duk lah orang kata buka mulut main nak suap, tak mau. Ni teruk. Allah jadikan, Allah syariatkan puasa di bulan Ramadan bukan nak bagi kita penat apa tak, tapi adalah untuk memberi kelebihan kepada kita, digandakan pahala sehingga 700 kali ganda bahkan lebih. Pahala ibadah yang fardu Allah gandakan sehingga 70 kali ganda. Bayangkan. Kalau contoh kena hari bulan kita keluar zakat bulan puasa. Zakat bulan puasa itu yang wajib itu digandakan seperti kita keluar 70 kali. Semayang fardu jangan kira. Kalau hari-hari biasa kita semayang 5 waktu. Setiap waktu tu kali 7.
minta maaf setiap waktu kali 70 atau 5 kali 70. 5 kali 7 berapa haji? 30 350. Sudah sehari kita sembahyang 350 kali, subhanallah. Mananya kira-kira Allah nak bagi je kat kita. Minta sikit je kita tahan lapak dari pagi sampai ke petang. Yang tidak membebankan sesiapa kecuali orang-orang yang dalam keadaan darurat, sakit. Satu je, hak biasa-biasa ni kita boleh tahan. Baik. Ramadan yang datang menjengah kita dalam keadaan mau tak mau memang kita akan lalui. Ialah suatu ibadah yang berulang-ulang, yang Allah nak bagi kita terus lagi baik, lagi baik, lagi baik. Baik itu selalu saya sebut, utamanya bila mengajar di Masjid Padang Temusu menggunakan kitab Qawaidul Ahkam fi I'lamil Anam karangan Syekh Izzuddin Abdul Salam. Syekh ni kata, bayangkan boleh tak Allah nak masukkan kita dalam syurga tanpa buat ibadah? Boleh tak? Boleh. Kira Allah bagi kita hidup, satu masa mati, pak, masuk syurga. Mustahil tak? Tak mustahil langsung. Mungkin, boleh sangat-sangat. Kerana Allah cipta kita bukan untuk kita berterima kasih dekat dia, terima kasihlah bagi aku wujud, tidak. Maka kita ni kalau Allah nak bagi kita kenyang tanpa makan, boleh tak? Boleh. Puasa Allah kira-kira mengkit pagi tak gaduh lah duk pergi kedai mamak ke kedai Melayu ke, cari tosai ke bagi cari capati ke, tak gaduh. Relax dari pagi keluar pergi tempat kerja. Rehat pun tak payah dah duduk tempat kerja tu, duit pun tak habis. Boleh tak Allah bagi kita tak mengantuk, maknanya selesa, kuat, tanpa tidur, tanpa berehat? Boleh, itu kuasa Allah. Seperti mana Allah bagi kat malaikat, Allah boleh bagi kat kita. Malaikat tak tidur, tak makan, tak ada keluarga, tak ada apa. Cuma Allah tukar sikit ya, kita ada keluarga, ada keinginan apa semua, cuma Allah boleh buat. Allah boleh buat kita ni sentiasa sujud kepada Allah, sentiasa melakukan ibadah kepada Allah. Namun hebatnya bila Allah bagi kat kita nafsu ni, kita ada pilihan sendiri tanpa ditetapkan sebegitu. Kita ada nafsu, kita ada keinginan, kita ada tuntutan dunia kita, dan kita ada arahan daripada Allah. Ini orang yang hebat. Boleh tak budak-budak kita mengaji, tak gaduh periksa, tak gaduh ujian apa, mengaji kira naik kelas, pum, masuk universiti pun tak gaduh temu duga, boleh tak? Keluar universiti pun tak gaduh, buat bahas, tak gaduh tulis tesis apa, dapat sijil hampir kerja. Boleh ke tidak? Boleh, undang-undang kat tangan kita. Tapi kita tahu tak dia ni reti ke tak reti dia mengaji? Bila kita buang periksa, kita tahu anak kita ni reti ke tak reti? Dia mengapai ke tidak? Dia faham ke tidak? Yang ni payah. Yang ni payah. Maka tentulah manusia ini perlu kepada ikhtibar, satu ujian. Dengan ujian itu Allah bagi kat kita nafsu, keinginan, panca indera yang mata ni bila tengok seronok. Telinga ni bila dengar kira nak beli lah. Kawan main cerita dia quit abang dia, jom bang. Tu kata tu fungsi panca indera ni. Dia lebih seronok berbanding tak seronok. Mulut kita banyak jenis makanan hak kita boleh telan berbanding sikit yang tak boleh telan. Kalau kuih pergi kedai tu ada 15 jenis, perasan 2 jenis je kot. Jenis kita mengkelan tak boleh masuk, hak lain boleh. Kan? Rumah kita kadang bini masak ambil 5 mata, 5 lauk, 5 kita hantar. Mata bila tengok semua seronok. Hak tak seronok bila tengok keaiban kita. Orang ni hak orang tak seronok ke orang seronok, kita jadi seronok. Subhanallah. Ini ujian daripada Allah kepada kita.
Maka mata yang suka tengok ni Allah bagi kat kita, tunduklah sekerat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Bagi tahu dekat orang beriman, orang lelaki, tunduk sikit pandangan mereka. Sebahagian pandangan tu tunduk, jangan lepaskan semua. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Beritahu golongan wanita yang beriman juga, tunduk sikit pandangan mereka, jangan tengok semua. Tengok semua letih tambah nak raya ni, ya Allah. Lah dia keluar dah iklan kereta raya, perabot raya. Dia kata tak payah bayar apa, 3 bulan lepas raya baru bayar. Punya nak bagi orang berhutang dia. Tak payah bayar. Dia kata nak LCD paling besar 60 inci sak dinding. Sempena World Cup dengan puasa dengan raya. Allah. Nak muat kereta tak ada, muat teh motor lah dia. Nak tengok kau nak. Dia kata tak apa, tak payah bayar. Don't cengkeram apa, tak keduh bagi lah. Balik tengok lu 3 bulan nanti baru bayar. Punya kata anak raya. Pelekat dah tang simpang tu, buffet Ramadan lah apa semua dah. Hal-hal yang kita rasa nikmat tu dah ada dah. Hal-hal yang keinginan hati nak tu sudah dipromosi. Tapi bagaimana? Adakah hati kita girang, gembira, seronok, kira-kira teringat Ramadan lepas ni, alhamdulillah, tarawih tak pernah tinggal, tahajud bangun selului, Quran boleh baca banyak, ada zikrullah, kemudian sembahyang waktu tak pernah tinggal di masjid. Teringat balik, kenangan-kenangan itu meruntun kita, menunggu-nunggu kita pun countdown dekat rumah kita, walau TV tak tolong countdown kat kita. TV ni duk kira bola lah ni, tinggal 3 hari lagi tulis, 3 hari lagi. Puasa ada siapa duk kira kita tak? Kita kira ni hari 18 hari lagi kita pun duk kira, duk buat persiapan. Negara kita dekat puasa sibuk dengan apa? Sibuk dengan telur dengan ayam. Telur nak mahal, ayam lagi tak ada bekalan. Bukan tak ada, kita duk telan hari makan dengan hari puasa sama ya. Tapi saja kesempatan yang diambil. Main isu. Kira-kira bulan puasa nak sedap, bulan puasa tu mai ke tak mai, tengok isu ayam akan timbul. Ayam, lagi yang nu, lagi yang ni. Isu makanan je bulan puasa ni. Hingga akhirnya telah merubah suasana lapar, suasana dalam keadaan laih, dhaif, susah, seperti yang dialami oleh orang-orang yang tidak bernasib baik, akhirnya tenggelam dengan jenuhnya makanan-makanan yang bertimpa-timpa yang tak tahu. Pernah saya balik Kuala Lumpur tahun ni pun kena balik raya sana. Bazar Ramadan ni dekat 1,5 km. 2 lorong belah nu dengan belah ni mampus. Tu pun kalau pi Bukit Tujuh tak ada apa. Kulit popiah goreng saja, isi tak ada kalau pi Bukit Tujuh. Punya kata subhanallah. Tentu macam-macam dah, luak pendek, pakai singlet saja, semua dah. Pi tu keluar pahala habis mata tengoknya macam 1,5 kilo bayangkan 1 kilometer 1,500 meter dia tak belah cerah. 2 lorong maknanya kalau pi kat no patah mai kat ni 3 kilometer orang pusing tu. Main tarawih dia sandak perut dia kat tiang, selesai masalah. Tarawih bukan gaduh jalan sampai 3 kilometer. Berdiri main tarawih pun tak lama macam dia duduk ronda bazar Ramadan. Tapi dia cukup kira punya. Cukup kira. Ada orang beratok beli mentabak ya. Belah penaga ke mana? Penaga ke menanti. Tabak dia cukup famous sampai TV ambil. Beratok mentabak ya. Pas-pas mayang sak tu. Pi bubuh kasut dah tu tempat dia. Kata lok lah ampa ni. Ampa boleh mampus ke tak akan mentabak tu?
punya ni. Tu kata. Saya teringat ni apa yang berlaku ni di Syria mengaji dulu. Cara nak talaqi dulu, nak mai duduk dekat Tok Syekh. Mangkit awal-awal pagi-pagi, lalu kuliah subuh. Tok Syekh yang besar ni, orang ramai-ramai. Pagi-pagi subuh, pukul 3.30, pukul 4 mai dah letak biji tasbih. Letak tasbih orang tu. Cup tempat tu. Ada yang dia letak bantai kecil, dia buh kitab atas tu. Maknanya orang tak nak duduk tang tu. Sini tak ada. Sini tak apa, duduk ujung tak apa. Masjid kita luas. Sini hak orang buat lagu tu mentabak. Allah kata ringan sangat vibrator mentabak lagu tu bandingan mengaji. Ni penangan Ramadan yang telah kita ubah hakikat sebenar Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita rasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki Ramadan dengan menghayati segala yang dikurniakan oleh Allah di dalamnya, menjadikan kita orang yang benar-benar insaf. Berbanding kita hanya menghayati Ramadan pada kadar ia adat, kira-kira ramai bulan puasa lagu ni lah kita buat, tapi tanpa menimbulkan kesedaran betapa yang kita duk buat ni adalah satu kebaikan yang cukup besar. Yang mau tak mau, kalau kita tak pulun, tak usaha, tak boleh dapat. Sukan Sokuma baru ni, cuba tengok. Kalau 10 orang berenang, 10 orang lari, dari awal semua dah yakin dah akan ada hanya seorang pemenang, betul tak? Semua yang 10 orang nak terjun, 10 orang nak lari lagi, semua yakin dah seorang yang akan menang. Tapi dia pulun tak? Allah, sampai nak terkeluar rongkong punya lari. Punya berenang, telanjang ni pun. Telanjang depan orang, berenang. Kan peduli apa? Pulun sangat pasal apa? Kok-koklah aku yang nombor 1 tu. Kok-koklah aku yang boleh naik pentas, dapat kalungan emas ke, perak ataupun gangsa. Tapi Ramadan ramai yang tidak merasai, lalu tidak pecut, tak usaha seboleh-bolehnya. Seperti mana Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW adalah manusia yang paling pemurah. Kana Nabi SAW ajwadan nas. Nabi manusia paling pemurah. Wa kana ajwada ma yakun, dan Nabi akan lebih menjadi pemurah apabila datangnya Ramadan, apatah lagi ketika datangnya Jibril bertadarus dengan Nabi SAW Al-Quran. Sehingga kan sikap pemurah Nabi itu karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup kencang. Maknanya cepat sungguh Nabi ni sedekah. Ada apa bagi. Sebab apa? Nabi ambil kesempatan lepas ni tak ada dah Ramadan. Maka bila tak ada Ramadan, pahala dia kurang dah ketika memberi sedekah pada hari-hari yang lain. Bismillah. Tuan-tuan, kita tahu suasana negara kita lah suasana yang ibadah dia ada, tapi dia tak boleh kekal lama. Yang ni tiap-tiap tahun saya dari mula sedap duk puasa lagu tu lah, sampai besar lagu ni tua macam ni dah pun. Kira-kira suasana ibadah bulan Ramadan ni waktu awal. Kira-kira tuan-tuan dan perempuan yang duk mai hari-hari biasa ni lah yang akan kekal sampai ujung. Hak malam tu tiba-tiba terkejut mai sampai belakang, sampai orang perempuan kena naik atas. Itu tahu tak lama. Nak ubah fenomena ni macam mana? Kan? Lah imam duduk tang ni, tarawih imam kena duduk sana. Tak boleh dah kalau ada masjid yang mimbar dia tang ni, selalu tu imam duduk tengah masjid ni. Bulan puasa dia renjak pergi masuk dalam mihrab. Kisah apa? Anak qaryah aku ramai. Kita nak menimbulkan kesedaran sebelum Ramadan tu. Baik itu bab-bab puasa ni dah kena sebut
sebulan lalu dah. Masuk Rejab tu cerita dah. Ulang 2-3 kali khutbah bab puasa ni. Lalunya Jabatan Agama dia masuk puasa minggu pertama baru dia bagi khutbah tu. Habis. Peringat dia rawai. Ramadan bulan yang latihan dia kena duk luak pada dia. Lah ni 3 hari lagi Piala Dunia. Masing-masing negara yang layak ke peringkat akhir ni, dia duk buat perlawanan pemanas badan dah, friendly. England baru ni dengan Ecuador seri. Lawan Honduras seri juga. Siapa sokong England tak usah sokong lah. Dari awal memang tak boleh menang. Maknanya hampa duk lawan siapa ni? Duk pemanas badan. Latihan taktikal yang diminta oleh jurulatih tu mesti ngam elok, mesti dilaksanakan. Sebab apa nu nak lawan tu? Oh, kita nak terjun Ramadan. Mayang subuh pun tak. Mayang subuh tak lagi. Memang dengar ayat umum dengan ini diumumkan esok puasa. Dia. Ui, mayang subuh Ramadan pertama ramai tu. Ramai tu. Tengok-tengok, terkejut. Pasal apa ramai? Dah makan sok, tak boleh nak tidur, dah mai pi. Lepas tu bila dia boleh buat latihan lepas sok boleh lena, dia tak mai lah. Lepas sok gagah pergi lena juga. Boleh. Alhamdulillah. Tambah pula tengok Piala Dunia pukul 3. Makan sok pukul 5. Takkan nak cangak ya? Lena. Latihan tak ada. Kalau kita pergi terjun main futsal, contoh main futsal. Saya kadang-kadang duk bawa budak-budak pergi main. Jenis 2-3 bulan tak main. Terjun dengan mereka. Sak nak. Mereka bagi 4 jam pun tak letih. Dah mereka duk main. Kita ni tendang sekali. Sepuang dengan kaki, sepuang dengan lilau kata dah. Tak ada latihan. Kalau hari ni masjid jarang main. Kalau hari ni tahajud pun kurang. Bahkan tak ada. Kalau hari ni Quran pun segan nak buka jarang. Bulan puasa jangan mimpi lah. Jangan duk mimpi. Tapi kalau hari ni kita duk buat dah, insya-Allah bulan puasa dia ada satu suntikan kekuatan yang lain untuk push kita. Kalau hari ni biasa duk baca sehari semuka, bulan puasa kita boleh baca sejuzuk insya-Allah. Tapi mau ada sikit. Kalau tak ada langsung, itu temberang. Siapa dengan tahajud, siapa dengan sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni, nak sembahyang tarawih, tuan-tuan sembahyang tarawih. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, sembahyang sunat paling afdal ialah sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Dipanggil sembahyang an-nawafil. Sunat-sunat yang boleh menyempurnakan kelompongan, kekurangan sembahyang fardu kita. Contoh kita sembahyang maghrib tadi, teringat macam-macam. Khusyuk saat ada, saat tak ada. Takbir tu lillahi ta'ala elok. Allahu akbar, teringat macam-macam. Perut lapar lah, saat lagi nak pitang ni. Yang nak bagi sempurna balik kekurangan yang berlaku itu adalah sembahyang sunat. Sebab tu Nabi suruh kita sembahyang sunat. Baik. Kalau qabliyah ba'diyah kita tak buat, sembahyang tarawih tidak seperti sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Ini pada pandangan mazhab al-Imam Syafi'i. Adapun mazhab al-Imam Abu Hanifah, sembahyang witir adalah sembahyang yang paling sunat, yang paling afdal, bahkan dia jadi wajib. Sembahyang wajib. Sembahyang fardu 5, sembahyang wajib dia ada 1, iaitu sembahyang witir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam termasuk al-Imam Ahmad. Baik. Jadi latihan yang biasa kita kena buat untuk kita ada tambahan. Seperti mana? Tentera tak pernah berhenti berlatih demi suatu hari kalau bertembung dengan musuh, mereka akan gunakan segala latihan mereka, walaupun latihan tidak seperti berperang secara real. Latihan kira mungkin guna peluru kapak mungkin, atau bom asap lagu tu ya. Tapi kalau perang sungguh-sungguhnya, manfaat daripada latihan itu boleh dipraktikkan dalam peperangan yang sebenar. Demikianlah kita hari ini. Tapi kita dah duduk di satu garisan merah dah, kira-kira dengan Ramadan dah dekat sangat dah.
Ada lagi tak puasa sunat kita? Kira-kira kita ni boleh jenis tahan lapar, jenis tak teringin nak makan. Kira-kira berbuka puasa itu kerana ia arahan, bukan kerana nafsu. Nabi arah kita makan, tak makan berdosa. Nabi tak bagi kita sambung sampai esok. Sebab Allah tahu manusia ni kadar nafsu dia boleh tahan tahap ni, sila. Tapi adakah kita ketika kita berbuka itu kerana nafsu makan kita, atau kerana ia arahan daripada Rasulullah menjadi sunnah kita berbuka awal? Perasan-perasan dengan saya sendiri pun kita kalah. Kita tak teringat yang buka puasa tu sunnah, tapi teringat buka puasa nak hentam mari kenyang. Tadi kawan akad nikah hari lepas asar. Habis-habis akad nikah, tuan rumah jamu lah apa ayak Bandung. Kawan sebelah kata ayak Bandung ni bulan puasa cukup best. Dia kata hang. Seorang lagi pula dia kata, ustaz, kalau ustaz beli rose sirap FNN tu bubuh dengan susu cayak lagi best, dia kata. Tu fikirlah hati ni mampu hamba boleh teringat Ramadan kerana ni ya, kerana ayak Bandung ya. Tu dia orang kita. Maknanya kita buka puasa tu adakah kerana nafsu kita nak makan, atau kerana ia arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana kita solat fardu, adakah hanya mata-mata kita nak mengangkat kefarduan, atau kerinduan kita kepada Allah? Ramai orang sembahyang kerana hanya mengangkat kefarduan, maka solatnya hanya pada kadar mengangkat kewajipan, tapi dia tak rasa apa dengan Allah. Banding orang yang rindu, kerana itu kata Nabi, orang yang menunggu-nunggu solat seperti dia sedang solat lalu mendapat pahala solat. Apabila dia sembahyang bukan sekadar benda wajib dia nak perhabis, tak. Ni dia punya satu tuntutan dia untuk bertemu dengan Allah, maka dia memperelokkan pertemuan itu. Nak capai tahap itu perlu mujahadah. Perlu mujahadah. Namun perlu kepada usaha yang kita jangan jemu. Insya-Allah satu hari Allah bagi kat kita merasai nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi suasana yang kita sebut tadi, suasana yang lebih kepada nak makan, kepelbagaian makanan, dari dekat-dekat nak raya, kepelbagaian pakaian, perhiasan rumah, cat rumah. Saya selalu heran, kenapa perlu cat rumah dekat-dekat nak raya? Buang masa 2-3 hari tu duk cat. Awak bulan lain tak boleh cat ke? Awak lentuk ke cat tu kalau kita cat sebelum Ramadan? Lepas tu saya ubah tradisi, bila balik rumah kata mak, jangan nak tunggu nak raya kita cat sebelum puasa lagi kita cat pun elok. Dan cat ni biar tahan 5-6 tahun pun tak apa. Daripada orang main tengok rumah elok. Tak. Orang puji lagu mana pun, kalau Allah tak puji kita tak jadi. Ubah benda-benda tu, ubah. Nak tukar langsiak pun nak raya, semua makan masa semua ni. Tak pasal-pasal orang duk buat ibadah, duk tadarus, duk apa, kita duk cucuk tu. Tak apa nak nampak, suruh anak pula. Dengan anak buang masa. Cucuk pula 3 lubang. Ni nak tak masuk, tak masuk, nak kena pergi redok, nak kena apa. Heran sungguh dengan tirai ni. Saya cukup heran dengan tirai ni. Ni nak kena ada hak lapis jarang, tak nak kena ada kenin, tak nak kena ada hak kata mampu. Mahal pun mahal, kotlah murah. Tu kata kat bini 4 tahun sekali tu kak. Teringin lagu mana pun 4 tahun sekali tu kak. Tu pun kalau 4 tahun gagah elok lagi tak usah duk tukar kata. Badiak lah. Ni kita duk kalut banyak benda. Teringat dulu kita duk pergi timbuk apa kuih bahulu. Balik kampung teringat ngantuk dulu. Timbuk dulu kena himpun. Kami kerja kami cucu-cucu ni pergi buat apa? Cari sabut. Keliling kampung cari sabut kan, dulu masak jenis buah sabut atas. Bawah api atas sabut. Kira duk nampak Ramadan ni dekat-dekat raya yang ni kita kena buat ni. 10 malam terakhir ni yang ni. Kita orang Melayu adat buat kuih raya dekat nak raya ni, adat Merapu.
Lah ni ada dah, buatlah buat. Kuih raya tak tahan sangat ke? Dah tak makan kuih raya pun tak apa. Duk pergi buang masa 10 hari terakhir ni bukan ada apa. Tak ada apa. Dia adat. Dia jadi adat. 10 terakhir kira kalut dengan kuih raya bersepah dapat ni. Kira Quran pun tak pulun meter tu. Tapi kalau boleh pulun Quran, nak pulun kuih, silalah, tak apa, niat nak makan ibadah juga. Tapi tengoklah afdaliyah, keuntungan, kelebihan yang utama kita buat dulu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak pernah kita baca dalam sunnah Nabi duk kalut buat kuih dekat-dekat nak raya. Yang Nabi kalut adalah Nabi beriktikaf di bulan Ramadan. Iktikaf sungguh. Jadi kita ni itulah adat Datuk Gi dengan TV pula dia jadi TV ni setan yang tak ditambat belum masa tu masalah. Kalau TV ditambat macam setan lain juga, banyak masalah selesai. Tapi tak ditambat, dekat-dekat nak raya lagi dia tunjuk. Dia tanya, pernah tak lagi buat kuih ni? Pula orang pang kita pun kembang abang, tak nak buat lagi. Jangan nak mampu lah. Tak buat pun tak apa. Kalau nak sangat juga kita pergi carilah kat kedai pun banyak. Baik. Ni benda-benda remeh yang menghalang kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bagaimana setelah 6 bulan sahabat doa, ya Allah terimalah Ramadan kami. 6 bulan pula depa doa, ya Allah balighna Ramadan, tolong sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maka mereka itu menghidupkan malam mereka dengan meriah sehingga mereka menangis apabila terbitnya matahari. Bila dekat nak fajar tu, pakak-pakak riau kerana apa? Bimbang, ya Allah, kalau-kalaulah kami tidak bertemu semula dengan malammu, sehingga kami tidak boleh lagi mengadu, tidak boleh lagi merintih, tidak boleh lagi menangis kerana ibadah di malam hari. Bangun bertahajud itu lebih hebat daripada siang hari. Ini hakikat mereka yang tidak dirasai oleh kebanyakan orang-orang Islam pada hari ini. Lalu akhirnya menyebabkan kita hanya melalui Ramadan hanya dalam keadaan mungkin terpaksa, mungkin dengan keadaan ia akan berakhir juga, sedangkan mereka menginginkan pengakhiran Ramadan itu tidak berlaku. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian bila kita sebagai ketua keluarga orang lelaki, ketua keluarga juga orang perempuan, jom kita buat jadual penyusunan jadual harian kita dengan baik untuk anak-anak kita terutamanya. Ramadan adalah latihan kekuatan kepada anak-anak kita. Sebab itu orang Islam adalah orang yang paling kuat. Kerana apa? Kerana kita ada ibadah-ibadah yang tidak dibuat oleh orang lain. Kita ada solat sehari semalam 17 rakaat, paling-paling tak mau buat yang lain, 17 rakaat kena buat. Duk turun naik 17 rakaat ini adalah satu latihan kesihatan. Banding orang lain dia tak ada. Dia tak buat benda tu. Kalau agama lain, orang penganut agama lain suka jogging pun, berapa peratus yang jogging? Tak semua yang jogging. Kita mau tak mau orang Islam kalau tak jogging, kita dah ada solat. Kemudian bila tambah lagi tahajud di waktu malam. Tahajud di waktu malam ini lebih menguatkan otot kita. Karena itu bila dicek kenapa tentera Salahuddin Al-Ayyubi begitu hebat berhadapan dengan tentera salib yang lebih besar, lebih banyak bilangan dia. Rupanya Sultan Salahuddin setiap malam dia akan cek kemah-kemah penginapan tentera-tentera dia supaya mereka bangun bertahajud, dan dia dapati memang semua bertahajud. Maka dengan bertahajud, kurangnya tidur di waktu malam memberi kekuatan yang begitu kuat, begitu besar di waktu siang. Ini baru solat. Baik, yang kedua Allah fardukan pula puasa. Puasa, orang agama lain heran tengok kita puasa. Walau puasa ni terdapat dalam agama lain juga. Kalau mereka nak nazar, agama lain ada, tapi cara mereka lah. Bukan semua. Siapa yang nazar sungguh-sungguh nak bagi benda yang dia buat tu jadi, dia nazar, dia puasa. Kita mau tak mau memang kena puasa setahun 29 atau 30. Kalau tambah dengan puasa sunat, bayangkan latihan kita menahan lapar,
otot kita yang apa, yang keras kan, lemak-lemak semua tak ada. Puasa. Yang ketiga, ibadah haji. Ibadah haji ni adalah latihan kekuatan. Sebab itu kerajaan dia kena ubah dah. Dia kena letak had umur paling lewat 50 tahun lebih. Tapi sayang kalau kita pergi daftar, saya pergi daftar, dia kata giliran ataupun apa dipanggil apa? Giliran ini akan tertakluk kepada pindaan kerana akan mengutamakan mereka yang berumur 70 tahun ke atas. Tuan-tuan, 70 tahun nak pergi Mekah. Oh. Tak boleh. Paling-paling kerajaan kena usaha 50 tahun adalah tempoh umur yang paling lanjut untuk pergi buat haji. Habis dia kena buat macam mana? Buat caruman dari awal. Buat caruman dari awal. Dan tolong hapuskan kota-kota hak mahal-mahal ni, tolong hapuskan. Hak ni semua penyebab orang pergi lambat. Dia ada 3,000 lebih kurang kota hak mahal-mahal, 20,000, 28,000. 3,000 ni kalau himpun berapa tahun jadi banyak ribu dah. Hak kota mahal ni, orang yang tak mau ikut giliran dan orang yang dah pi berulang kali buat apa? Kalau nak meniaga, meniaga kot lain lah. Tak usah meniaga bab haji. Haji tak usah meniaga. Nabi habaq dah. Tanda kiamat adalah meniaga bab haji dan umrah. Haji adalah latihan kekuatan. Dengan pi sana, dengan wukufnya, dengan mabitnya, dengan melontarnya, dengan tawafnya. Lepas tawaf sa'i lagi. Kalau zaman dulu sa'i naik bukit, naik lagu tu. Turun lagu tu, naik lagu tu. Lalu ni depa perata bukit tu, depa petinggi tu sama. Tak ada bukit pun depa berpagak tak ada bukit. Depa tolak bohtai, depa tulis inilah Safa, inilah Bukit Marwah. Tak boleh rasa apa dah. Maknanya orang Islam kuat. Kalau buat semua orang Islam kuat. Tapi hari ni banyak orang Islam tak kuat kerana apa? Kerana banyak meninggalkan latihan-latihan di sebalik kefarduan-kefarduan yang ada. Baik, maka kita di rumah buat jadual. Nak baca Quran dengan anak-anak waktu mana? Tuan-tuan, kalau kita tak boleh khatam pun, tapi kita boleh baca dengan mereka banyak. Kebersamaan kita dengan mereka bersama Al-Quran, itu lebih hebat. Syekh Allahumma salli ala Muhammad, lupa nama dia, Syekh. Dia pernah berpesan, dia kata, demi Allah, sekiranya kamu khatam Quran tanpa apa-apa pemahaman, ia tidak baik berbanding dengan kamu membaca satu surah dengan penuh pemahaman. Baca satu surah pendek, faham sungguh tuntutan dia, beriman sungguh dengan arahan dia, takut sungguh dengan larangan dia, itu lebih afdal daripada kamu hanya membaca berulang alik tanpa kamu menyedari apa suruhan, apa larangan, apa kehendak Allah, apa akhlak yang ada. Lantas kita hanya menjadi pembaca. Dapatlah pahala, insya-Allah dapat pahala, tengok pun dapat. Tapi di segi afdalnya biar kita memahami. Duduk dengan anak-anak kita, buat jadual. Tapi kalau anak lelaki kita heret mai, bawa mai ke, kalau anak perempuan pun boleh bawa mai. Tapi anak lelaki lebih penting kita jadikan dia bersama dengan kita ketika datang solat. Terutamanya solat tarawih. Bila mai tarawih pula, jangan lepas anak-anak di belakang. Anak seumur 7 tahun, 8 tahun ni kena duduk semayang dalam sah kita dah. Kena duduk. Perbahasan dalam mazhab Syafi'i, budak kena duduk belakang. Mazhab lain tak bagi tahu macam tu. Tak apalah. Husnuzon kita, budak-budak yang disuruh dalam mazhab kita tu reti. Tapi hari ni budak-budak banyak jarang main masjid. Bila jarang main masjid, mai tengok luar, jerumuh dengan kawan pula. Memang jenis duk lompat dah di sekolah dengan kawan tu. Allah. Siapa main sekolah juga. Jadi ubah, tak ada masalah. Ustaz dia tak sunat lagi, tak ada masalah apa. Letak tepi kita. Lebih terjaga. Ni tak. Kita duk takbir, dia duk mocon bola di luar, kedebum. Tak kira orang nak tahiyat, dia main duk buat warak. Ni banyak berlaku lalu tu. Lepas tu kita pun keluar tengok tingkap cokok. Oi, hampa nak mampus ke apa, duk marah depa. Marah apa? Kita yang buat tak tahu. Bawa depa duduk dengan kita. Cantik.
Tengok orang Arab Madinah, kalau main Masjid Nabawi, dia buat anak dia main duduk tepi dia. Main duduk tepi dia. Kadang anak tu mayang kan, jenuh sangat pun, kadang ralit merata. Tak apa. Kadar dia budak yang belum baligh. Tak usah kita pak ni malu lah anak aku tengok merata mayang. Ambil pergi ke dia, latihan kepada dia. Daripada duduk belakang tu langsung pak kita tak tahu dia buat. Ambil mayang, ambil lawan siku ke ambil apa. Tahu lah zaman kita budak-budak pun lagu tu. Takbir dia kami pergi buat apa? Pergi racing basikal. Jalan lurus. Tak imam takbir Allah Akbar, dah baca dah berapa minit ni. Kita boleh kayuh berapa minit, pi patah main balik dan naik duduk tahiyat. Jalan pelan-pelan ni surau kayu. Rupanya zaman lah pun lagu tu juga. Ingat ke budak cerdong dulu? Kena ubah dah style-style macam ni. Tak mau dah budak-budak meriah di luar, kita duduk di dalam. Baik, kalau ada kuliah, kalau ada tazkirah yang taklah panjang mana kita, 15 minit, 20 minit, insya-Allah masjid buat lebih kurang tu, jangan lama sangat orang letih. 15 20 minit duduk dengar, masya-Allah, kerana mendengar peringatan ini satu perkara yang sangat disukai. Ia lebih daripada perkara sunat kerana ia perkara wajib. Samping kita ibadah dengan Allah, kita diberi peringatan hampir setiap hari, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bayangkan Ramadan yang akan datang, Ramadan paling sempurna dalam hidup kita. Tidak ada pertengkaran suami isteri, tidak ada mak marah anak marah pak marah anak, tak ada dah benda-benda ni. Pengurusan kewangan kita yang baik dengan kita mengutamakan sunnah berbanding nafsu. Dan carilah mardatillah, pengampunan Allah, keredaan Allah, pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu moga-moga Allah Subhanahu wa taala memandang, mengambil kira terhadap segala yang kita lakukan di bulan Ramadan, lalu memberatkan timbangan amal kebajikan kita, insya-Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam kesihatan, dalam persediaan untuk bertemu dengan Ramadan, dan kita menjadi orang yang bertakwa sesudah tamatnya Ramadan, insya-Allah. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah,
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Istawu yarhamni wa yarhamkumullah. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات مباركة. السلام عليك أيها النبي. السلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات السلام عليك السلام عليك أشهد أن لا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وزدنا فهما. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شهر رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.